Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah, tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad alladhi qudwatan lil muslimin wa quwwatan lil mujahidin wa rahmatan lil alamin. An-Nabiyur Rahmah wa Syafi'ul Ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مقلوم لك. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Bismillahi Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah I'tasamtu billah Fawattu amri ila Allah Ma sya Allah La quwwata illa billah. Wa amma ba'du Fal mukarram al muhtaram, yang berbahagia lagi dimulakan oleh Allah Al-Fadil Tuan Pengurusi Masjid, seluruh warga jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat rahimakumullah ta'ala sekalian. Marilah sama-sama, sebelum kita memulakan majlis pada pagi ini, marilah terlebih dahulu kita membukanya dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'lamu bihablillahi ma tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaihim Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang berbahagia, pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat muka surat yang ke-7 terhadap suatu masalah yang disebut di dalam kitab Barul Mazi juzuk ke-17. Mudah-mudahan pengarang kitab ini
diberikan kurnia kebaikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang inilah pada pagi ini kita akan melihat suatu masalah. Hari kiamat itu mengapa banyak namanya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, sebab pun dibanyakkan Allah nama hari kiamat itu supaya menjadikan ingat dan terlintas di hati akan segala maknanya, akan jadi peringatan orang-orang itu akan hal ahwal kiamat itu. Maka mengambil pengajaran ia daripada situ, bagi kuat memelihara akan dirinya daripada sekalian yang tersebut. Maka di sini sekarang dihimpunkan segala nama hari kiamat. Makanya lebih masyhurnya di dalam Al-Quran bernama Yaumul Qiyamah. Sebab dinamakan dia dengannya demikian kerana melengkapinya atas menerangkan haru biru kiamat itu dan kehebatan baginya, dan menerangkan keisbatan bangkit dari kubur, dan memberi bekas akan kiamat itu pada seisi alam, dan janji dengan jumpanya dan melihatnya. Dan kata setengah ulama, sebab pun dinamakan dia dengan hari kiamat kerana semua orang berdiri kerana Tuhan Rabbul Alamin, tiada diberi mereka itu duduk. Tuan-tuan, puan-puan, makininya pertama kenapa dinamakan hari ini sebagai hari kiamat. Dan telah kita sebutkan tempoh hari berkaitan dengan soal kiamat, bagaimana satu masa nanti kita akan bertemu dengannya. Muslimin muslimatnya berbahagia, dan tanda-tanda kiamat ni amatlah banyak. Cuma saya nak sebut pada pagi ini sebuah hadis sebelum kita cerita nama-nama kiamatnya lain. Tuan-tuan, di dalam sebuah hadis betapa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang inilah hadis ini merupakan sebuah hadisnya sahih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antara al-huffat al-urat al-alah ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah cerita berkaitan dengan tanda kiamat. Antaranya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, yaknilah tidak memakai kasut, tidak berpakaian, asalnya miskin, yaknilah fakir, kerja mereka sebagaimana pengembala kambing. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berlumba-lumba mengadakan binaan dan bangunan-bangunan yang tinggi. Di dalam riwayatnya lain, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila Nabi sabdakan begitu, maka Ibnu Abbas telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa man ashabu sya'i wal hufatu al-jiya'ul alah? Qala al-arab, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wahai Rasulullah, siapakah para pengembala? Orang yang tidak mengenakan alas kaki, yaknilah memakai kasut. Siapakah yang lapar? Dan siapakah yang miskin? Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah merupakan bangsa Arab ataupun orang Arab. Tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok, ada sebuah tempat yang kita namakan sebagai Dubai. Dubai ni tuan-tuan diambil dari kalimah dabba yadubu. Apa maknanya? Maknanya menjalar ataupun mengalir. Sebab di Dubai ni tuan-tuan, adanya sebuah sungai yang mengalir di bawahnya. Maka sebab itu dinamakan dengan kalimah ini. Dan Dubai ini tuan-tuan sejak tahun 1883, maknanya sebelum dari tumbangnya Osmaniyah, pemerintahannya di bawah Al-Maktoum. Dan Dubai hari ini dipimpin oleh Syekh Muhammad Rashid Al-Maktoum. Jadi Dubai ini tuan-tuan, kalau cerita tahun 60-an, kalau cerita tahun 70-an dulu, tuan-tuan, dia nothing, dia tak ada apa. Dia cuma ada sebuah hotel yang namanya Sheraton. Tu sahaja yang dia ada. Pernah bila mana diwawancara oleh BBC, ditanya kepada Syekh Muhammad Rashid Al-Maktoum berkaitan dengan keadaan Dubai suatu masa dahulu. Tuan-tuan, dia tunjuk rumah pak dia. Di situ tuan-tuan, elektrik pun tak ada, air pun tak ada, apa pun tak ada. Kasut pun tuan-tuan, mereka pernah tak pakai. Ni cerita tahun 60-an, tahun 70-an, apa pun tak ada. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan hari ini, Dubai ni tuan-tuan sebuah negara, di dalamnya tuan-tuan berdiri megah bangunan-bangunan percakar langit, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tengok antara bangunan yang hebat di Dubai, namanya Burj Dubai ataupun Burj Khalifah. Tinggi bangunan ni tuan-tuan 818 meter. Kurang 182 meter menjadikan 1 kilometer. Dalam bangunan ni tuan-tuan, dia ada 9 hotelnya mewah. Dan dia ada tuan-tuan 30,000 rumah. Ni dalam cuma sebuah bangunan tuan-tuan. Yang keduanya pula di Dubai sekarang, daripada 10 hotel tertinggi di dunia, 7 dari 10 hotel paling tinggi di dunia ni tuan-tuan berada di Dubai. Antaranya tuan-tuan, yang pertama JW Marriott Marcus Dubai. Dia punya tinggi tuan-tuan 355 meter. Antaranya Rus Raihan, dia punya tinggi 333 meter. Antaranya tuan-tuan Burj Arab, dia punya tinggi 321 meter. Antaranya tuan-tuan The Address Downtown Dubai, dia punya tinggi 306 meter. Jadi tuan-tuan, ini antara hotel-hotel yang tertinggi di dunia. Dan kemudian tuan-tuan, Dubai juga memiliki shopping mall terbesar di dunia. Dianggarkan tuan-tuan, keluasan shopping mall ini 50 kali ganda padang bola sepak. Tuan-tuan, dalam shopping mall ni disebut ada 1,200 buah kedai, dan di dalamnya ada sebuah akuarium yang menempatkan 33,000 spesies haiwan laut. Cuba tuan-tuan bayangkan, satu bumi yang dulu apa pun tak ada tuan-tuan. Dan kemudiannya juga tuan-tuan, Al-Maktoum International Airport adalah merupakan airport ketiga terbesar di dunia. Tuan-tuan, ini semua
menepati apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagian muhadithin menyebutkan hadis yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Ibnu Abbas tanya kepada Rasulullah, siapa dia? Yang dulu tak pakai alas kaki, yang dulu miskin, yang dulu tak ada apa-apa, tiba-tiba mereka ni tuan-tuan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Maka bila Nabi jawab, Al-Arabu, orang Arab. Hari ini tuan-tuan barangkali Dubai lah, kata muhadisin, yang telah dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Dubai ni tuan-tuan dulu orang jalan kaki, kasut tak pakai. Jangan kata rakyat, pemerintah pun sama. Dan keturunan Syekh Muhammad Rashid Al-Maktoum, depa ni tuan-tuan cuma belah kambingnya. Belah kambing. Tapi hari ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok kepesatan pembangunan Dubai. Antara bandar yang paling mewah dalam dunia tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah ta'ala, ini semua tanda-tanda kiamat yang telah diberikan ingatan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi nama kiamat, kata pengarang kitab ini, Yaumul Hasyrah, Yaumul Hasrah, yaknilah hari kesesalan. Sebab pun bernama demikian itu kerana orang-orang semuanya sesal mereka itu padanya. Maka orang yang berbuat jahat sesal ia atas kejahatannya itu, dan orang yang berbuat baik sesal ia akan sedikit kebajikannya. Jadi pada hari itu tuan-tuan, bukan kata yang jahat menyesal, yang baik turut menyesal tuan-tuan. Sebab dia menyesal, kenapa dulu aku tak buat baik banyak lagi. Syurga ni tuan-tuan banyak tingkatan. Syurga ni tuan-tuan membezakan darjat di kalangan manusia. Walaupun masing-masing berjaya masuk dalam syurga, tuan-tuan, di kalangan penghuni-penghuni syurga, walau dah masuk syurga, tuan-tuan, mereka menyesal. Sebab apa, dulu aku tak buat banyak lagi. Kalau aku buat banyak lagi dulu, mungkin sekarang tempat aku di Jannatul Firdaus. Jadi tuan-tuan, sama-sama dia tu, tuan-tuan, masih ada lagi rasa tak puas hati, rasa menyesal. Ini kan pula mereka yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita tengok betapa penghuni-penghuni neraka ini mereka merintih kepada Allah. Mereka sebut kepada Allah, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikanlah kami di muka bumi, ya Allah. Kami nak buat benda baik, kami nak melakukan amal salih. Tetapi segala-galanya pada hari itu telah terlambat tuan-tuan. Sebab itu hari kiamat ini juga dinamakan sebagai Yaumul Hasrah, hari penyesalan, lantaran kerana penyesalan manusia pada hari berkenaan. Hari itu tak ada siapanya berani tuan-tuan. Semuanya ketakutan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, ana malikul yaum, aku raja pada hari ini. Wa aina muluk dunia, dan mana raja-raja dunia? Mana presiden? Mana perdana menteri? Mana menteri besar? Mana esko-esko? Mana semua? Tunjukkanlah wajah kamu. Tuan-tuan, masing-masing semuanya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tak berani mendongokkan kepala. Semuanya tertunduk, semuanya menyesal, semuanya ketakutan tatkala mana berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang berbahagia, apalagi nama bagi hari ini Yaumun Nadamah, hari kebebalan. Sebab dinamakan demikian kerana bebal atas luput daripadanya segala amal yang soleh.
Hari ini juga dinamakan sebagai Yaumul Muhasabah. Iaitu hari berkira apanya pasti disempurnakannya, dan apa yang orang pasti sempurnakan baginya, maka mereka itu berkira-kira padanya akan amal mereka itu atas sedikitnya dan banyaknya. Sebab tu kita ni kena muhasabah. Kalau tak mau muhasabah, muhasarawah. Tuan-tuan, kena muhasabah. Kan, kena tengok diri masing-masing. Sayyidina Umar Al-Faruq bin Khattab. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, seorang antara sahabat Nabi nya sangat hebat. Sahabat Nabi nya terkemuka. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, tatkala mana tibanya malam, maka dia akan menghitung akan dirinya. Sebab tu kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu menghisap diri kamu sebelum mana kamu dihisap oleh Allah. Dia ambil rotan tuan-tuan, dia tibai belakang badan, dia hitung segala dosanya. Pernah suatu masa dilihat Sayyidina Umar, tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia gelak. Maka ditanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa tadi kami tengok kamu, ada masa kamu sedih, ada masa kamu ketawa? Maka telah dijawab oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, sesungguhnya aku sedih bila mana aku mengingati akan suatu hari pada sebuah peristiwa aku telah menanam anak perempuan aku hidup-hidup. Dan waktu aku tengah kambus pasir tu, anak perempuan aku ni sempat lagi ambil tangan dia lap pasir kat muka aku. Memang sedih, tapi oleh kerana pada waktu itu aku hidup di dalam jahiliyah, oleh kerana aku malu dapat anak perempuan, aku kambus juga anak aku tu. Tu sebab aku menangis, kata Sayyidina Umar. Dan aku pula ketawa bila mana aku teringat zaman aku jahiliah dulu. Aku bermusafir bersama dengan Tuhan aku. Tuhan aku itu dibuat dari buah-buah tamar dalam bentuk patung. Tiba-tiba dalam permusafiran aku, bekalan makanan aku habis. Akhirnya aku pun cabut satu-satu aku makan Tuhan. Kata Sayyidina Umar, punya hebat aku zaman jahiliah, Tuhan pun aku makan. Habis buah tamar tu, aku telan habis. Sebab lapar sangat. Jadi kata Sayyidina Umar, bila aku ingat aku gelak lah. Sebab zaman aku jahil dulu sampai makan Tuhan. Jadi tuan-tuan, tu cerita Sayyidina Umar. Tapi pagi-pagi ni pun tuan-tuan, ada orang dia suka makan huk pelik-pelik. Ada orang miskin ni tuan-tuan, dia bangun pagi dia tanya aku nak makan lagu mana. Tu kira susah kan? Sebab dia tanya aku nak makan lagu mana. Nak makan tak boleh makan, tak tahu lagi. Ada orang tuan-tuan, dia bangun pagi dia tanya aku nak makan apa. Tu kira boleh tahan sikit. Dia tengah duk fikir nak makan apa. Ada orang tuan-tuan, dia bangun waktu pagi dia tanya nak makan kat mana. Pagi ni breakfast mana, dia tanya nak makan kat mana. Ada orang tuan-tuan, dia bangun pagi lagi teruk. Tuan-tuan, dia tanya apa, aku nak makan siapa. Tuan-tuan, ni jenis pemimpin huk hancing ni. Huk tak ingat kiamat, huk tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia fikir nak jual apa yang ada, kemudian dah jual tak bagi balik. Dulu dia kata teruk, lah ni nak buat semula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tahniah lah. Sebab tak lama lagi tuan-tuan akan bayar semula GST. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala ni semua jenis manusia yang tak reti takut pada kiamat tuan-tuan. Dia fikir kuasa ni suka hati dia. Dia nak buat apa, nak pijak kepala rakyat ke, dia nak buat apa, dia punya pasal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, jadi baik muhasabah.
sebelum kita ni dihitung oleh Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar satu hari dia nak pergi ambil kunci di bumi Baitul Maqdis. Maka beliau telah ditahan oleh seorang sahabah yang bernama Sayyidina Abdullah bin Jarrah. Kalau saya salah betulkan. Tuan-tuan, bagaimana sahabat ini menyebutkan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ambillah persalinan pakaian yang indah yang telah aku sediakan. Naiklah unta yang telah aku siapkan. Kamu tak boleh pergi ambil kunci Baitul Maqdis dalam keadaan pakaian kamu macam ini. Tuan-tuan, apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar turun dari untanya, menggenggam segenggam pasir, dibaling pada muka sahabat berkenaan. Kata Sayyidina Umar, aku tak pernah ajar kamu supaya kamu berwatak dengan watak yang demikian. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia pakai baju, disebut dalam riwayat oleh Imam Abu Lais ada 80 kesan tampungan. Tu baju Sayyidina Umar. Saya nak pakai macam tu pun tak mampu kan. Semalam bodoh saya bang Umar, kita minggu ni bawa jubah sikit Dan dalam pagi-pagi dia ni buat live. Dan sehari bola legeng KL kutuk aku duduk tengok pakai baju sama. Jadi pagi ni nak pakai apa pula? Boh kot kat atas pula. Sebab tuan-tuan tak tahu nak pakai color apa lah. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, baju dia 80 kesan tampungan. Tapi yang kata hebat Sayyidina Umar ni tuan-tuan, jangan kata dalam Taurah itu cuma diceritakan tentang Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Taurah itu tuan-tuan dah disebutkan tentang siapa Sayyidina Umar. Sebab tu bila Sayyidina Umar tiba di Baitul Maqdis, rakib-rakib pendeta-pendeta ni, dia tengok, dia dah kenal. Dia kata betul, memang inilah Umar tuan-tuan. Tuan-tuan, tu kata hebat Sayyidina Umar. Tuan-tuan, di zaman Sayyidina Umar, dia pernah memanggil pulang Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah ni tuan-tuan, ya Allah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana Sayyidina Umar dia mendengar akan berlakunya beberapa isu di Bahrain, ketika mana dihantar Sayyidina Abi Hurairah jadi gubernur, tuan-tuan, dipanggil balik. Dia habaq apa? Dia kata, wahai Abu Hurairah, sebagaimana aku menghantarkan kamu ke tempat itu dalam keadaan kamu tidak memiliki apa-apa, aku nak kamu pulang pun sama dalam keadaan kamu tidak memiliki apa-apa. Tuan-tuan, kisah dia satu lah. Bila Sayyidina Abi Hurairah membina tembok di hadapan rumahnya, kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah mengajar kamu untuk kamu membina tembok yang menghalangi kamu dengan rakyat kamu. Tuan-tuan, panggil balik terus. Walhal apanya Sayyidina Abi Hurairah tu dapat, tuan-tuan, adalah apa yang dihadiahkan oleh orang di Bahrain. Sebab seronok bila mereka merasakan kedatangan Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi terkemuka. Tetapi tuan-tuan, Sayyidina Umar tak bagi. Sayyidina Umar suruh tinggal semua. Tuan-tuan, tu kata hebat Sayyidina Umar tuan-tuan. Dia panggil balik. Kita tuan-tuan sopan lagu SM Salim. Dulu lain, sekarang lain. Tuan-tuan, dulu lain, sekarang lain. Dulu tabung, sekarang mengkarung. Faham? Dulu tuan-tuan dia pun kutip tabung sopa saya lah. Dan ni bukan main action lagi. Sampai saya telefon, nak sema pasal pusat hadis saya pun telefon tak mau jawab, mangkak betul. Dulu tuan-tuan habis parit, belah parit buntang tu tuan-tuan, habis parit saya masuk. Parit Wahab, parit macam-macam. Tolong ceramah, tolong kempen, balik sampai jam 2-3 pagi. Lain aku telefon haram tak mau angkat. Kena ada satu ahli parlimen yang patut duduk dalam parit tuan-tuan. Tahu siapa dia? Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Itu kata manusia. Ingat tuan-tuan, satu masa nanti kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab tu Sayyidina Umar ni dia orang yang takut kepada Allah. Sebab itu kita kena ingat hari itu juga dinamakan sebagai Yaumul Muhasabah. Namanya lain bagi hari kiamat, Yaumul Mas'ilah. Yaumul Musailah, maaf, Yaumul Musailah. Maknanya hari tanya menanya. Sebab pun dinama akan dia demikian kerana pada hari itu ditanya semua orang di dalamnya daripada tiap-tiap sesuatu besarnya dan juga seninya. Maknanya perkara-perkara yang kecil walaupun cuma sebesar zarrah. Dan hari itu juga dinamakan sebagai Yaumul Musabaqah, hari berlumba-lumbaan. Sebab pun bernama demikian kerana semua orang berlumba-lumba kepada martabat mereka itu, kemudian daripada selesai hisap. Jadi tuan-tuan semua berebut nak martabat masing-masing setelah selesai hisap. Di kalangan orang beriman ni tuan-tuan, mereka sudah tidak sabar lagi untuk beroleh terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing pekat seronok. Sahabat kita masuk dalam Masjid Nabawi lah tuan-tuan. Dia tunggu gilak nak masuk Raudhah. Saat dia blok lorong ni, dia buka lorong ni. Dia blok lorong ni pula, dia buka lorong tu. So buka ni tuan-tuan pakat celapak lari tu. Tak ingat siapa dah, huk mutawif ke apa, semua lari habis. Sebab apa? Sonoknya masuk dalam Raudhah. Dah masuk dalam Raudhah tu pula berebut. Mana satu tiang, tiang Aisyah. Huk sebelah mihrab. Semua nak tuan-tuan pakat berebut habis. Tuan-tuan, macam itulah gambaran. Bila kita berada di sana nanti, selesai hisap tuan-tuan, kita dah tahu kita dah selesai hisap, kita selamat, tempat kita syurga. Tuan-tuan, kita berebut nakkan martabat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang beriman ni tuan-tuan, dia diuji macam-macam. Dia diuji macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ni tuan-tuan penjara bagi orang beriman dan juga syurga bagi orang kafir. Dia di atas dunia ni tuan-tuan, yang tu kita tak boleh buat, huk ni tak boleh buat, huk tu Allah larang, huk tu Allah tegah. Akhirat nanti tuan-tuan Allah janjikan nikmat. Allah akan beri tuan-tuan kepada orang mukmin. Waktu tu pakat-pakat tuan-tuan, orang kata apa? Sopan lepas geram. Tuan-tuan dia seronok. Macam tuan-tuan puasa lah. Sebulan duk tahap tak boleh makan waktu siang. Elok-elok masuk satu Syawal lah. Tuan-tuan tengok dia belasah. Durian tu tuan-tuan bukan takat ulas habis dia telan, mujung kulit durian tu tak masuk. Tuan-tuan, abang kata punya lepas geram tuan. Dia nak makan durian bulan puasa tak boleh panas. Duk tengok aja tuan-tuan. Elok-elok masuk je satu Syawal dia belasah daripada malam raya tu sampai sebelum sembilan raya. Punya geram tuan-tuan, dia lepas geram sebab duk tahap lama dah. Dia duk tahan, dia duk sabar ni. Begitu juga orang beriman ni tuan-tuan, dia duk tahan lama ni. Tuan-tuan, sampai masa bila selesai hisab, dia tahu mana dia punya ending, perjalanan dia, tahu ahli syurga. Tuan-tuan, dia tak sabar-sabar nak masuk ke dalam syurga. Dia macam tuan-tuan beli rumah baru, ataupun orang buat rumah. Dia bukan tak tahu rumah dia tu siap bila. Kontraktor pun habang dah, hujung bulan 12 ni baru boleh masuk. Tapi tuan-tuan duduk pergi tengok hari-hari, bukan sebab dia tak harap. Dia juga pilih kontraktor. Tapi nak habang kata dia tak sabar tuan-tuan. Dia duduk tengok orang duduk plaster shilling lah, pasang bumbung. Dia pergi duduk perhati. Dia duduk tengok tuan-tuan. Tambah pula tuan-tuan menikah pula. Bini lama tengah duduk bina rumah tu mati pula tuan-tuan. Dapat pula bini baru. Tuan-tuan, tu mah kalau tak nak siap pun dia terjun nanti masuk. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala tu kata orang dia tak sabar. Nak beroleh nikmat ni tuan-tuan dia tak sabar. Macam tuan-tuan beratok nak pergi ambil bantuan dekat bank, beratok tuan-tuan tak ada bank buka, pergi 7 dia pergi tunggu dah. Tapi tuan-tuan bila sebut nikmat akhirat dia tak nampak.
Kalau dia nampak tuan-tuan kalau subuh pada pagi ni tuan-tuan tak mat tak celui. Parking pun penuh. Tapi sebab dia tak nampak tuan-tuan terhadap segala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang berbahagia. Dan kemudian nama hari kiamatnya lain, Yaumul Munaqashah. Hari menuntut keterangan. Sebab pun bernamanya demikian itu kerana banyak orang dihaluskan kira-kira amalnya dengan dituntut keterangannya pada sedikit dan banyaknya. Dia serupa orang kena audit. Audit bila mana turun tuan-tuan letih. Dan nanti korek habis, dia periksa habis, hang kena jawab. Sebab apa projek ni hang bagi direct sebab apa? Apa kaitan company ni dengan hang? Tuan-tuan semua nanti dia semak habis tuan-tuan. Dan kemudian hari kiamat ni juga dinamakan sebagai Yaumul Munafasah. Hari berlawan lebih. Sebab pun bernama demikian kerana pada hari itu banyak orang ada berlawan lebih pada darjat yang soleh. Jadi tuan-tuan waktu tu nanti tak tahu, saya pun tak tahu duduk tang mana. Mungkin waktu tu tuan-tuan kata alah ustaz dah kalah. Kami lagi tinggi daripada ustaz. Contoh. Tu boleh tahan kalau dua-dua duduk dalam syurga. Mau kalau aku duduk tempat lewa, na'udzubillah. Tuan-tuan tolonglah cari saya. Jangan lupa cari saya. Atas dunia ni tuan-tuan saya mejoh cari tuan-tuan. Nanti dekat sana nanti mau kalau tuan-tuan tak nampak saya, tolonglah cari, faham? Aku seraya aku umpah cari aku nampak bau aku sengit. Kacau. Sebab tuan-tuan kita ni kita ni dua, tuan-tuan tak boleh satu. Mau kalau tak adil tuan-tuan, ya Allah, ni bau nanti jalan sengit. Dia kata tu dia lah nak menikah sangat dulu. Tuan-tuan jangan main-main. Tengok tu kenal lah. Tu tak cerita lagi hok muka macam-macam. Hok sopa beruk, hok sopa babi. Hok macam-macam muka. Hanya hari itu akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu bab-babnya macam ini bukan main-main. Kata ulama tuan-tuan, faminhum man yusharu wa huwa ala suratil qiradah wa khumuz zunah. Hari tu tuan-tuan ada orang muka dia macam monyet. Macam beruk. Sebab apa? Dia seorang penzina. Tengok muka beruk tahu dah. Atas dunia ni boleh sembunyi. Saya baru tengok suatu video. Video tu dah tular 3 hari. Satu lelaki dia balik daripada Arab Saudi, dia pergi tabuh satu doktor. Sebab dia dakwa doktor tu main dengan bini dia. Tuan-tuan dipukul punya teruk. Tuan-tuan benda ni saya pun jadi pelik. Kenapa zina sekarang makin hari makin hebat. Tuan-tuan baru ni jangan kata orang lain. Saya tengah tidur bagus punya. Tak ada tidur lah tuan-tuan, tidur ayam lepas subuh. Saya duduk di satu hotel di Bangi, tiba-tiba dengar kecoh. Mengintai ikut tingkap. Tengok satu lelaki ni tuan-tuan duduk tengah terajang pintu. Sambil duduk jerit, sambil duduk khayau, sambil duduk berambu ayak mata. Dia abang kata bini saya ada dalam ni. Tuan-tuan, saya pun keluar lah. Bini tak bagi, saya kata aku nak keluar lah. Sebab mencegah kemungkaran ni hukumnya wajib. Tuan-tuan elok saya keluar, tengok-tengok satu lelaki India keluar daripada bilik. Pakai pun cuma seluar pendek. Nyanduk di dalam tu tuan-tuan perempuan Melayu itu. Masya Allah. Kami pun pergi carilah tangkap India tu dulu. Tengok tengah duduk dalam semak. Tapi tuan-tuan dia pegang telefon. Tuan-tuan duduk saat gangster dia sampai. Gangster dia pun sampai. Tuan-tuan, orang lelaki ni pun dah stres. Sebab tu tuan-tuan Islam dia buat hukum rejam. Bagi orang yang telah berkahwin, kalau berzina juga rejam tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kecewanya si suami. Saya tengok suami ni macam dah separa gila lah. Tuan-tuan saya tengok budak Hindu ni kecil lah. Gangster dia main India dengan gelang, dengan tatu. Tuan-tuan saya tanya satu soalan. Saya tanya dekat kepala dia tu, dekat ketua dia, kalau I tidur sama you punya isteri, you mau kata apa? Tuan-tuan hari tu tak fikirlah. Dia tak tahu ni pun gangster juga kan. Tuan-tuan,
Dia kata tak boleh lah itu. Macam tak boleh, you punya anak buah ni main sama bini orang. Tuan-tuan, akhirnya polis pun sampai, dibawa ke JAIS. Tuan-tuan, bukan takat berlaku perzinaan, bahkan tuan-tuan membabitkan kes dadah. Tuan-tuan kena ingat, ni pagi ni saya pesan tuan-tuan, saya dah jumpa kes ni sejak 3-4 tahun ini makin menjadi-jadi. Mereka sangat agresif dalam melaksanakan misi negara Hindu Raya, berpandukan protokol gerakan ini tuan-tuan. Salah satunya, mereka menghantar pemuda-pemuda mereka bagi merosakkan perempuan-perempuan Melayu Islam. Salah satu modus operandi dia tuan-tuan, dia beritahu dia nak convert. Dia bercinta. Dia tak kisah bini orang, bukan bini orang, dia sapu semua tuan-tuan. Dan kemudian bila mana berkahwin, perempuan ni nanti akan berhutang dengan alung. Dan perempuan ni tuan-tuan akan diberikan dadah. Akhirnya dia akan tinggalkan selesa pinggang. Dan bila mana perempuan ni tuan-tuan dia rosakkan. Mula-mula perempuan-perempuan Melayu kita ni dia excited. Sebab dia ingat dia berjaya convertkan orang tu masuk Islam. Tetapi ni tuan-tuan, yang berlaku adalah sebaliknya. Tuan-tuan, dia langkawi baru ni sama satu cikgu. Satu cikgu dia kahwin dengan lelaki India, konon-konon convert. Akhirnya tuan-tuan, bila bercerai baru tahu apanya dah berlaku. Sebab tu saya sebut pada pagi ni, saya minta tolong sangat pada tuan-tuan berhati-hati. Dia bukan hantar India yang kalau duduk tengah malam tu kenyih baru nampak gigi. Tuan-tuan, dia hantar pemuda-pemuda India yang mix, yang kacak-kacak. Jadi beringat, kita pun tuan-tuan daripada kecil duk sumbat kepala otak anak kita dengan drama-drama Hindu, filem-filem Hindu, langsung tak ada rasa sensitif. Lah ni pula tuan-tuan jadi tragedi di Kashmir. Dah berapa ribu kena tangkap, dah berapa ribu mati, dah berapa banyak perempuan kena rogol. Semua maklumat tuan-tuan disekat, tak boleh akses. Tuan-tuan, sepatutnya di Malaysia ni kita kena haramkan tuan-tuan semua filem-filem daripada negara India. Apatah lagi bila baru-baru ini rentetan ucapan Tun Dr. Mahathir di PBB. Tuan-tuan, mereka telah melancarkan kempen #boycott Malaysia. Boycott bi. Yang ada ni pun hantar balik semua. Hantar balik. Hampa ada langgar kontrak sosial. Tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, bila Dr. Zakanik sebut marah, dia pun duk halau kita. Kalau video macam-macam, nak halau Melayu lah, Melayu ni bukan orang asal lah, macam-macam tuan-tuan. Muslimin muslimatnya berbahagia. Sebab itu berhati-hati tuan-tuan. Kita kena ingat, kena jaga elok-elok. Takut tuan-tuan, takut dengan apa yang berlaku sekarang ini. Memang sangat membimbangkan kita. Dan kemudian hari kiamat ini juga dinamakan sebagai Yaumuz Zalzalah, hari bergoncang. Kerana bahawasanya segala gunung dan bumi bergoncang pada hari itu, maka berubah ia daripada tempat-tempatnya. Tuan-tuan, goncang atas dunia ni pun takut. Macam saya ceritanya, saya pergi Pariaman tu, saya tanya dia, bumi ni Allah goncang macam mana bu? Kali pertamanya Pak Ustaz, bumi itu digoncang gayanya gini. Kali keduanya gayanya gini. Tuan-tuan, habis. Saya tengok gunung dekat Pariaman tu tuan-tuan, sikit punya tinggi, separuh gunung tu hilang tuan-tuan. Habis tanah merah. Habis tanah merah. Dia pun ada abang, sini dulu Pak Ustaz, sininya madrasah, dulunya sininya kantor, sininya kampung. Ada saat berlakunya kejadian ini, kami ada pesta. Tuan-tuan, ada pesta. Kemudian saya tengok ada satu rumah tergantung atas gunung tu. Saya tanya, tu rumah siapa? Dia orang bilang itu rumahnya orang soleh. Tuan-tuan, rumah orang soleh ni Allah jaga. Dulu tuan-tuan di Setiawangsa, waktu berlaku tragedi tanah runtuh, kalau tuan-tuan masih ingat, ada rumah satu menteri pun kena. Tapi subhanallah, banglo tempat Syekh Afifuddin Jailani,
Syekh Afifuddin ni tuan-tuan, nama dia masyhur. Dia salah seorang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tempatnya dia buat halaqah zikir tu, tuan-tuan, rumah dia tu sepatut runtuh dulu, tapi duk tergantung tuan-tuan. Subhanallah. Sebab apa? Sebab di situ tuan-tuan adanya majlis yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga elok. Dulu pun sama, takkan tuan-tuan lupa terjadi ribut gerik. Satu rumah duduk tengah-tengah aliran sungai tu. Waktu Allah hantar banjir lumpuh habis, banjir tanah. Tuan-tuan, rumah tu selamat. Rumah orang mukmin. Rumahnya tidak minum arak. Rumahnya tidak berzina. Tuan-tuan, rumah ni Allah selamatkan. Waktu saya pergi Padang, tuan-tuan, satu perkara yang saya paling pelik. Yang ni memang saya pelik, saya tanya. Saya kata, Pak, di Aceh masjidnya enggak amruk. Di Aceh masjid tak runtuh. Sebab apa di Padang ni ada masjid yang elok, ada masjid yang runtuh. Tuan-tuan, apa supir tu habaq kat saya? Dia katanya runtuh itu Pak Ustaz, biarkan runtuh, biarkan amruk, kerana enggak diimarahkan. Enggak ada kuliah ilmu, enggak ada taklim, enggak ada hadirnya kiai habaib. Itu biar saja amruk, Pak. Nya Allah jaga, nya masih elok, nya masih cantik, nya mampu lihat, nya itu nya majlisnya hidup. Baru kita tahu, oh macam tu. Tuan-tuan. Tengok, ya Allah, kesianlah tuan-tuan. Sampai pagi waktu lepas jadi gempa tu saya jalan. Saya jalan, tuan-tuan, dengar bunyi pek ayak. Tengok dia duk beratok mandi guna pek ayak ni, tuan-tuan. Dengan baju apa mentadah. Rumah semua hancur. Mandi pakai pek awam tepi jalan tu. Sebab tu tuan-tuan, ni peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah goncang tak sampai 5 minit. Tuan-tuan bayang suatu masa nanti bagaimana Allah akan menggoncangkan dunia ni, tuan-tuan. Jadi beringatlah. Dan kemudian juga hari kiamat ni, tuan-tuan, dinamakan sebagai Yaumud Damdamah. Artinya hari berlapis-lapis, kerana berlapis-lapis atas manusia pada hari itu oleh azab, tuan-tuan. Manusia nanti disusun berlapis-lapis, dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibakar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dinamakan sebagai Yaumus Sa'iqah, hari pengsan. Kerana pengsan mereka nya di dalam langit dan bumi, tuan-tuan. Tuan-tuan bayar sampai pengsan now. Duduk nak menunggu pada hari ni. Dan juga disebut Yaumul Waqi'ah, hari gempar, kerana padanya jatuh huru-hara dan gemparnya bersangatan oleh azab dan siksa. Dan juga dinamakan sebagai Yaumul Qari'ah, yang inilah gaduh, kerana padanya berlaku terkejut dan gempar orang dengan sebab runtuh langit dan pecah belah bumi, tuan-tuan. Sebab kita lalu dekat Kertih ni, tengok tempat orang gas. Tengok api, tuan-tuan. Saya duduk tengok api tu, duduk teringat dulu ada seorang pekerja STS. Dia buka pipeline gas tu, tuan-tuan, terbakar, mati. Bos dia mencerita saya, dia kata, Ustaz, jangan kata dia, saya hanya tengok jenazah dia, saya pun pingsan. Pertama kali tengok, saya punya staff kena bakar dengan gas, pingsan. Kenal kan Syukri, adik Nazri tu. Dia kata, saya pingsan, Ustaz. Saya tengok tu, menggeletar, menggigil, tak tahu nak kata apa. Tuan-tuan, terburuk api atas dunia. Tengok langit situ kan cerah. Tengok langit warna oranye. Bayar langit tu satu hari nanti Allah akan bagi runtuh, tuan-tuan. Runtuh. Lah ni dia tak runtuh. Suatu masa nanti dia akan runtuh. Bila mana berlakunya hari kiamat ni. Dan juga dinamakan sebagai Yaumur Rajifah, hari gementar. Kerana di dalamnya berlaku hal yang memberi gentar dan gementar semua orang dan memberi goncang semua benda. Dinamakan juga sebagai Yaumur Radifah, hari berturut-turut dan berikut, kerana tiup sangkakalanya kedua berturut-turut dengan tiup sangkakalanya pertama. Dan juga hari ini dinamakan sebagai Yaumud Dakhiyah, hari celaka. Kerana orang-orang yang adanya banyak dapat celaka padanya dengan sebab bala dan azab. Hari ini juga dinamakan sebagai Yaumul Azifah,
harinya hampir, kerana hampir berlakunya kiamatnya. Dinamakan juga sebagai Yaumul Haqqah, harinya sebenarnya, kerana sebenarnya berlaku beberapa perkara pada hari itu. Dinamakan juga sebagai Yaumul Tammah, hari yang penuh, kerana cukup penuh dengan azab di dalamnya. Dinamakan juga dengan hari Yaumul Sakhah, hari kriau, kerana di dalamnya banyak orang yang kriau dan menjerit akan bala yang mengenainya. Tuan-tuan, pakat khayau habis, pakat berhenti habis, menjerit habis, dengan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan juga sebagai Yaumut Talaq, hari berjumpa-jumpa, kerana setengah-setengah orang adanya berjumpa-jumpa dengan setengahnya. Jadi tuan-tuan, orang yang beriman pada waktu itu, dia boleh berjumpa sama-sama dia. Sebab tu dinamakan dengan nama ini. Dan juga dinamakan Yaumul Firaq, hari bercerai-cerai, kerana berlaku pada hari itu beberapa banyak manusia bercerai setengahnya dengan kekasihnya. Yaumut Tanad, hari seru menyeru, kerana pada hari itu berseru-seruan setengah manusia dengan setengahnya oleh sangat gempar hal mereka itu. Dinamakan juga dengan nama Yaumul Hisab, hari berkira-kira, kerana pada hari itu masa berkira amal ibadat dan lainnya yang diperbuat di dalam dunia, maka dibalas sekira-kira amalnya. Yaumul Ma'ab, artinya hari kembali, kerana manusia semuanya pada hari itu kembali kepada Allah, atau kembali salah satu daripada syurga atau neraka. Yaumul Azab, hari siksa, hari penderaan, kerana pada hari itu berlaku macam-macam siksa dan deranya pedih-pedih ke atas manusia dengan kadar maksiat yang diperbuat daripada mereka itu. Jadi tuan-tuan, banyak lagi kalau nak sebut nama-nama hari kiamat. Ni duk ada dekat dekat 5 lai takbir. Jadi tuan-tuan, mau kalau sebut satu-satu sama-sama kula lohong tu. Jadi tuan-tuan, nanti balik pakat baca, pakat buka, pakat tengok sendiri. Kitab ni tuan-tuan pergilah cari, insya-Allah. Ada kat Jendela Ilmu. Tuan-tuan boleh banyak dapat murah. Boleh banyak dapat murah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, ni yang jawinya telah dirumikan. Senang. Sebab tuan-tuan ni barangkali mungkin ada yang tahu baca Jawi, ada yang tak tahu. Yang boleh baca Jawi tak apalah, pergi cari. Tapi payah juga nak dapat naskah yang Jawi itu tuan-tuan. Jadi ambil ni yang dikeluarkan oleh Al-Hidayah. Tuan-tuan pergi beli, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana kita mendengar nama-nama kiamat ni, Allah Ta'ala ulang namanya banyak. Sebab apa? Allah nak bagi ingat atas kita supaya kita tidak melupakan harinya hebat. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila dia banyak nama, tu tanda dia tu hebat lah. Banyak nama, duduk di rumah, bini panggil apa? Panggil darling, panggil abang, panggil apa? Anak panggil cik contoh. Di pejabat orang panggil man teliang. Di pejabat, nama ada banyak. Kat sekolah nama lain pula. Kat sekolah orang panggil man bulat. Tuan-tuan, punya banyak nama dia ni. Kemudian ada lagi pingat datuk, macam-macam lah. Jadi tu tanda hebat lah tu. Jadi hari ni pun tuan-tuan, bila banyak nama ni tanda hari ni tuan-tuan, harinya hebat. Hari pengadilan, harinya sebenarnya harinya kita nanti-nanti. Dia seumpama budak, dia mengaji, dia duduk di universiti, hari ni tuan-tuan hari convocation. Hok pointer teruk, hok mengaji tak apa-apa, hang tu tak boleh naik pentah, tak boleh dapat scroll. Sebab apa? Hang tu mangkuk hayun. Tuang kelas assignment tak buat. Hang kena repeat lah. Tak pun kena buang daripada universiti sebab kes banyak sangat. Masalah disiplin, masalah nyantu, masalah nyanyi. Yang berjaya ni tuan-tuan, dia bolehlah ni atas pentah. Ni atas pentah tu pula tuan-tuan macam-macam kelas. Ada yang mula-mula dia panggil siapa? Dia panggil penerima ijazah doktor falsafah. Pacak seorang-seorang. Sekian-sekian nama ini adalah merupakan secara pensyarah di sekian-sekian. Beliau telah mendapat sekian-sekian keputusan melakukan kajian dalam bidang sekian-sekian.
Tuan-tuan, nyanduk tu pun dipanggil. Tuan-tuan hebatlah. Kadang-kadang bukan kata dia naik, sebab dia tu hebat, tuan-tuan, akhirnya chancellor tu nanti turun. Chancellor tu tengok siapa dia, raja, sultan, hebat. Tuan-tuan, kemudian baru panggil, yang dapat apa? Dapat master pula. Tuan-tuan dipanggil naik. Jubah pun dia punya corak tak sama. Yang dapat PhD dia pakai jubah macam ni, bunga kerawang macam ni, warna macam ni. Yang MA macam ni, tahu ni fakulti mana, ni fakulti mana, warna apa. Yang BA pula bunga kerawang dia lain, tahu dah ini budak BA lah ni, degree. Tengok. Jadi tuan-tuan, itu yang berjaya naik pentas pun tak sama, banyak macam-macam. Jadi tuan-tuan, yang masuk syurga ni pun sama. Dan masuk syurga pun masing-masing waktu tu menyesal juga. Sebab apa, dulu aku bagi sikit sangat, tak bagi banyak. Aku bagi RM5. Tu tengok, hodok tepi aku bagi 50. 50 RM5 beza, RM45. Tapi lah ni darjat dia tu, dia punya jauh. Tuan-tuan, waktu tu nanti dia baru nak menyesal. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Jadi pagi ni cukup sekadar tu dahulu. Tengah tu tuan-tuan ada tabung. Saya malam tadi lupa lancar. Malam ni mau kalau tuan-tuan kesian dengan saya, tolong lancar lah. Pagi esok last. Kita tengah nak siapkan sesegaranya mungkin. Pusat hadis yang pertama di negeri Terengganu, Darul Iman, insya-Allah. Fasanya pertama itu kita dah level semua. Tinggal lama rumput dia naik pula. Pokok-pokok balak tu apa semua pecerah habis lah. Jadi tuan-tuan, ni fasa nak menaikkan bangunan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rayulah, tolonglah bantu. Tolonglah bantu tuan-tuan. Sebab apa? Ni untuk kebaikan ummah, kebaikan Islam. Jadi tuan-tuan, kita perlukan dananya bukan sedikit. Insya-Allah ni semua akan jadi suatu bentuk pelaburan tuan-tuan di akhirat. Daripada tuan-tuan duk tolong tempat jauh-jauh, tuan-tuan pun tak tahu betul ke tak betul. Lebih baik tuan-tuan bantu tempat yang tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, saya bukan nak menindakkan bantuan tuan-tuan keluar negara. Tapi contohnya tuan-tuan, kalau di Cambodia tu sekolah dah lebih daripada cukup. Dan mereka ni buat sekolah bukan sebab budak tu perlu, sebab mereka nak something, tuan-tuan. Tu cerita dia. Dia nak something, dia need something. Sekolah tu dah lebih daripada cukup. Bahkan dah tak ada budak ada pun nak masuk. Sebab anak-anak di Kemboja ni tuan-tuan, dia banyak pergi mengaji di Afrika Selatan. Dia main ke Malaysia, dia pergi ke Thailand. Tempat dia tak mengaji. Ni tuan-tuan pulun saya tengok, ya Allah, kan bagus kalau sekolah ni buat kat Malaysia. Kat Malaysia ni pun banyak anak-anak kita yang nak mengaji pun tak cukup lagi. Tuan-tuan, Selangor tu negeri paling kaya, tuan-tuan. Saya pernah sembah dengan Yang Berhormat Hajar Robiah, bekas Esko Pendidikan Selangor. Dia beritahu di Selangor ni, Ustaz, salah satu masalah yang kami hadapi, kita memiliki cukup banyak sekolah rendah Islam. Dan pelajar-pelajar kita boleh disebut pelajar-pelajar yang terbaik. Tetapi setelah mereka tamat pengajar di peringkat rendah, nak masuk sekolah menengah, kita tak ada sekolah menengah Islam yang cukup di Selangor. Yang akhirnya mereka terpaksa masuk ke sekolah menengah kebangsaan balik. Walaupun dia belajar agama di peringkat awal, masuk sekolah Abi, masuk sekolah macam-macam. Tuan-tuan sayang, bayang tu Selangor. Di Malaysia ni tuan-tuan, kita memerlukan pusat-pusat pengajiannya banyak, tuan-tuan. Sebab masih belum boleh menampung bilangan pelajar dalam negara kita ni. Kita je duk rasa banyak, tuan-tuan. Dulu waktu menang tahun 98 di Terengganu, tuan-tuan tanya Ustaz Mahdi, kita nak himpun graduan-graduan Al-Azhar, anak-anak Terengganu yang pergi Mesir. Kita nak letak satu masjid, seorang ustaz, tuan-tuan, pun tak ada orang. Kita je rasa banyak. Sebenarnya tuan-tuan, jumlah pelajar yang belajar agama ni tuan-tuan sangat minima. Hari tu Taiwan mai, saya sembah dengan Tan Sri, Datuk Ibrahim Lembut, bekas kita punya ketua Hakim Syar'i Negara. Dia kata, Syekh, dia pun minta bantuan kita untuk buat halal.
di Taiwan. Tuan-tuan, kita tak ada ustaz untuk kita hantar pergi. Tak mampu, tak ada ustaz tuan-tuan. Walaupun dia orang minta. Sebabnya dalam negara kita ni pun tak cukup. Tuan-tuan, kalau kita wajibkan semua company pemegang sijil halal ni, supaya dia mesti wajib letak seorang eksekutif halal. Sebab JAKIM ni tuan-tuan, dia cuma boleh buat pemeriksaan berkala. Dia bukan boleh pergi tengok hari-hari. Di Kedah pun cuma ada seorang pegawai halal, dan yang kedua penolong pegawai halal. Sepatutnya setiap daerah ni tuan-tuan, setiap pejabat agama daerah kena ada seorang pegawai halal tuan-tuan. Nya boleh pergi buat spot check, nya nak menentukan supaya kelang-kelang nya dah terima sijil halal ni tuan-tuan, dia tak kena kena. Nyantu pun kalau kita buat saya ingat tak cukup. Bilangan pelajar-pelajarnya belajar agama ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, saya sangat risau, terutama bagi pihak kami Persatuan Eksekutif Halal Malaysia. Tatkala mana kajian yang kami lakukan, kami telah mendapati 80% pusat sembelihan di Pantai Timur ini diragui akan status halalnya tuan-tuan. Sebab tu saya kalau main Terengganu ni pun saya nak makan ayam, saya takut. Sebab saya tahu ayam tu daripada mana. Kalau tuan-tuan boleh mengusahakan pada penggal ni tuan-tuan, berjihad dalam bidang ayam ni pun dah hebatlah. Bela ayam, ternak ayam, untuk pastikan rakyat Terengganu memakan ayam yang halal. Perlu bantuan bagi tahu tak ada hal. Saya ada tenaga pakar yang cukup ramai tuan-tuan. Salah seorangnya kita ada Ustaz Azuddin, eksekutif halal di Huat Lai. Huat Lai ni kelang ayam halal tercanggih di dunia. Bukan memang tercanggih di dunia. Jadi tuan-tuan, jadi mula kerana, tapi saya lah non muslim punya. Kita teringin nak tengok orang Islam punya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kepakaran eksekutif halal ni lah tuan-tuan, yang boleh kita gunakan untuk membantu syarikat-syarikat muslim kita. Tuan-tuan nak resipi apa, semua kami tahu. KFC ke apa, tuan-tuan kita tahu. Kita boleh check, boleh tengok semua. Tahu semua dia punya raw material, siapa supplier, semua kita tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah. Sebab tu pusat hadis ni tuan-tuan, yang kita nak buat ni bukan semata-mata sebuah pusat hadis, tetapi yang insya-Allah yang akan berfungsi sebagai nukleus sel dakwah bagi membantu nukleus selnya lain di negeri Terengganu Darul Iman ini insya-Allah. Jadi siapa-siapa nak menyumbang, tuan-tuan boleh bawa duit dalam tu. Yang tak bawa duit pun boleh bawa. Yang ada connection, tolong habang kat saya. Koko ada member dia duduk di Dubai ke, duduk di mana. Yang Pecim Petronas, Hope Big Boss. Tolonglah tuan-tuan. Yang nak bagi simen, yang nak bagi bata, yang nak bagi kayu, nak bagi apa, habang mai. Tuan-tuan, tak ada hal insya-Allah. Kita membuka pintu seluas-luasnya bagi menyiapkan pusat hadis yang pertama di negeri Terengganu Darul Iman insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu pada pagi ini, marilah sama-sama kita tawakuf dengan membacakan tasbih kifarah was suratul as. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. تكبير 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 ولله الحمد.